Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Yusuf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة المجاذة أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, kita telah sampai ke 15 Syawal. So 15 hari dah. Masya-Allah bagi mereka yang sudah berpuasa 6. Masya-Allah. Masya-Allah saya ucapkan masya-Allah tahniah. Dan pada pada yang masih belum lagi, masya-Allah teruskan perjuangan untuk puasa 6. Masih ada lagi 14 hari lagi. Masya-Allah. Jadi alhamdulillah, so kita hadirkan diri kita imanan dan ihtisaban. Kita hadirkan iman dan ihtisab sewaktu kita menghadiri majlis ini, dan dan juga kita untuk dengan niat untuk amalkan, untuk dengar apa yang kita dengar, untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Masya Allah. Jadi sekarang hari ini insya-Allah kita mulakan pengajian kita pada muka surat, iaitu fasal yang ketiga di dalam bab dosa-dosa besar. Fasal yang ketiga di dalam bab dosa-dosa besar. Fasal ketiga ini fasal yang mana ditambah oleh pengarang kedua, Sahibul Mishkat. Fasal pertama, setiap bab atau setiap kitab ada, setiap bab dan setiap kitab tu ada 3 fasal. Dalam kitab pun ada 3 fasal, dalam bab di dalam kitab-kitab pun ada 3 fasal. Fasal pertama ialah hadis-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau dalam kitab asal kita panggil faslus sihah, as-sihah, as-sihah, iaitu hadis-hadis, dia namakan hadis-hadis sihah. Dan hadis fasal kedua, pengarang kedua meletakkan dalam fasal kedua, pengarang pertama meletakkan al-hisan. Di situ saja, al-sihah dengan al-hisan. Pengarang kedua meletakkan dengan nama fasal awal, fasal sani, dan sedikit tambahan daripada pengarang ketiga. Hadis fasal al-hisan dan fasal sani itu ialah hadis-hadis selain daripada Bukhari Muslim. Dia letak di dalam fasal hisan. Dan fasal ketiga ialah fasal tambahan daripada pengarang kedua. Dan semua fasal ketiga dalam seluruh Mishkat, hadisnya ditambah oleh pengarang kedua ialah 1511 hadis dibandingkan dengan hadis asal. Okey. Sekarang kita sampai ke fasal yang ketiga, al-faslus salis. 10 nasihat kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Nabi SAW memberi 10 nasihat kepada Sayyidina Sayyidina Muaz, yang mana Sayyidina Muaz ni Nabi SAW telah memerintahkan beliau, iaitu telah melantik beliau sebagai gubernur di Yaman, iaitu sebagai orang latihan Nabi, sebagai khalifah Nabi lah, sebagai pengganti Nabi di Yaman untuk menyampaikan ajaran Islam. Dan Sayyidina Muaz ni juga sebagai mufti bagi umat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muazin radhiyallahu anhu qala awsani Rasul sallallahu alaihi wasallam بعشر كلمات قال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت حرقت ولا تعوقن والديك وإن عمرك أن تخرج من أهلك
ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن حلك الناس وإذا أصاب الناس موتا وأنت فيهم فاثبت وأنفق على إيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك عذبا وأخفهم في الله. رواه Ahmad. Terjemahannya, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada saya mengenai 10 perkara. Nabi memberi wasiat kepada Sayyidina Muaz 10 perkara. Pertama, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun walaupun kamu akan dibunuh dan dibakar. Kedua, jangan kamu mendurhakai kedua ibu bapa kamu walaupun mereka menyuruh kamu berpisah dengan isteri dan harta-harta kamu. Ketiga, jangan kamu meninggalkan solat fardu dengan sengaja kerana sesungguhnya sesiapa yang meninggalkan solat fardu dengan sengaja maka dia terlepas daripada pemeliharaan Allah. Allah lepaskan tanggungjawab dia kata kau cari sendirilah. Keempat, jangan sekali-kali minum arak kerana perbuatan ini adalah punca segala maksiat. Arak ni adalah punca segala maksiat. Kelima, jauhilah diri daripada perbuatan maksiat kerana perbuatan ini akan menyebabkan kemurkaan Allah dan azab Allah akan diturunkan ke atas alam ini. Keenam, jangan lari daripada pertempuran walaupun semua rakan kamu telah terbunuh. Ketujuh, jangan berpindah daripada tempat berlakunya kematian akibat wabak yang sedang merebak seperti taun dan sebagainya. Ke-8, berlanjalah untuk keluarga kamu mengikut kemampuan kamu. Ke-9, jangan kamu mengelak daripada merotani anak-anak sebagai amaran supaya mereka berakhlak baik. Maknanya kena rotan juga anak ni supaya berakhlak baik. Tapi rotan tu tak semestilah sampai patah pula. Maknanya ada peringatan rotan. Dan ke-10, takutlah mereka kepada Allah. Itu yang paling penting supaya timbul perasaan takut mereka kepada Allah. Dan masa tu rotan tak perlu digunakan lagi apabila sifat ini datang dalam diri mereka. Khair, penerangan. Jangan mengenyutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maknanya jangan kita, Allah tak suruh. Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz, pesan kepada Sayyidina Muaz tu oleh kerana ya Muaz, ya Muaz. Ya Muaz. Jadi maknanya Muaz, Sayyidina Muaz duduk di depan Nabi. So Nabi khitab kepada beliau lah. Ya Muaz, Nabi khitab kepada beliau lah, awsani. Jadi maksudnya nasihat itu pada kita semua. Dia mengikut mukhatab yang berada di hadapan, tetapi nasihat itu ialah untuk kita semua. Pertama, jangan menyentuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Tidak menyentuhkan Allah dengan apa-apa pun dalam hati kita. Jangan ada syirik. Menyentuhkan Allah, satu dia panggil syirik jali. Syirik jali. Syirik jali ni syirik yang dilakukan secara terang-terangan. Syirik yang dilakukan secara terang-terangan. Amalan-amalan syirik. Dan jangan kita bersekongkol lah dengan perbuatan syirik, amalan-amalan syirik. Ataupun misalnya jangan kita menyambut perayaan-perayaan yang mana ada upacara-upacara keagamaan. Itu kita kena hindarkan. Fatwa-fatwa pun mengatakan kita perlu menghindarkan daripada menyambut hari-hari kebesaran selain daripada Islam, khususnya hari-hari kebesaran yang hari-hari keagamaan. Di situ kerana adanya usul-usul syirik. Mengucap sesuatu tidak menjadi masalah, tapi menghadiri tadi upacara-upacara keagamaan. Jadi itu maksudnya dia syirik secara jali. Kita tak melakukan syirik, tapi amalan tu tasyabbuh bisyirik. Maksudnya melakukan perkara yang menyerupai amalan syirik. Begitu, seperti menyambut hari-hari kebesaran orang lain.
Apabila seorang itu dipaksa untuk menuturkan kalimah kufur, maka untuk menghindarkan diri daripada disiksa, dibenarkan untuk menuturnya di mulut, seperti berkata demi patung sekian-sekian, atau demi Lat dan demi Lat dan Uzza, dalam keadaan kalau dia tidak mengatakan, maka dia akan dibunuh. Okey, begini. Dalam perintah di sini, Sayyidina Nabi SAW bagi perintah kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu supaya jangan mensyarikatkan Allah biar apa sekalipun, walaupun kamu nak dibunuh ataupun dibakar hidup-hidup. Sedangkan ada juga setelah kita baca tentang kisah Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu dulu, maknanya Nabi Allah Subhanahu wa taala menyatakan walaupun dia mengucapkan kalimah kufur, tapi masih lagi dikira orang beriman. Maksudnya dibenarkan. Jadi di sini tidak dibenarkan, ada satu hadis membenarkannya. Ada satu hadis yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi ada yang membenarkannya dan yang jadi seolah-olah ada sedikit jadi mengenai ini. Sebagaimana firman Allah SWT, man kafara billah min ba'di imanihi illa man uqriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun azim. Surah An-Nahl ayat 106. Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah dia beriman, maka baginya kemurkaan dan azab daripada Allah, kecuali orang yang dipaksa melakukan kekufuran, sedangkan hatinya tenang tenteram dengan iman. Akan tetapi sesiapa yang terbuka hatinya menerima kekufuran, maka atas mereka tertimpa kemurkaan daripada Allah, dan mereka pula berazab memperolehi azab yang besar. Surah An-Nahl ayat 106. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Sayyidina Ammar bin Yasir. Maknanya Sayyidina Ammar bin Yasir, apabila keluarga Ammar bin Yasir ni telah disiksa dan ibunya Sumayyah, wanita pertama telah syahid, wanita pertama yang telah syahid kerana Islam, dan ayahnya juga Ammar bin Yasir pun juga telah dibunuh. Jadi maka Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu telah dipaksa untuk mengucap kalimah kufur, dan dia telah mengucap kalimah kufur, dan orang telah berkata Sayyidina Ammar telah kufur. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat membebaskannya daripada kekufuran, bahawa dia mengatakan tadi atas dasar untuk menyelamatkan diri dia daripada dibakar atau dibunuh. Jadi dalam hadis ini kata tak boleh juga ucap kalimah kufur untuk atas dasar begitu. Jadi di sini ada dua perkara yang nak dijelaskan. Satu, perintah Allah Subhanahu wa taala kita panggil dia azimah. Satu perintah Allah Subhanahu wa taala lagi kita panggil dia rukhsah. Dalam perintah Allah tu ada azimah dan ada rukhsah. Azimah ni perintah yang paling baik lah, terbaik dia. Rukhsah ni ada kelonggaran. Telah kita jelaskan dulu sedikit sebanyak. Telah kita jelaskan dulu. Satu-satu perintah tu dia ada azimah dan dia ada rukhsah, ada kelonggaran dan ada rukhsahnya. Jadi misalnya contohnya sembahyang. Sembahyang kalau untuk orang hadar, iaitu untuk mereka yang mukim, maka sembahyangnya ialah azimahnya ialah, maknanya azimah ni dia kena buat 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat. Dia tak boleh dikasarkan. Tapi bagi mereka yang bermusafir, maka dia dibenarkan berkasar. 4 jadi 2. Yang 4 jadi 2 dibenarkan berkasar. Yang 4 dan 2 saya benarkan. Jadi saya benarkan 4 dan 2. Begitu. Jadi dibenarkan 4 dan dibenarkan daripada 4 dibenarkan kepada 2. Okey, begitu keadaannya. Itu kita nama dia rukhsah atas kelonggaran. Rukhsah ni atas kelonggaran. Begitu juga dalam hukum ini. Maksudnya perintah ini
perintah larangan tak boleh kufur dan syirik ni, walaupun kalau tak boleh kufur dan syirik, walaupun kena bakar, kena hidup, perintah ini perintah azimah, dan perintah yang diperintahkan kepada perintah yang disampaikan ini ialah perintah yang nak disampaikan ini ialah satu perintah azimah. Saya ada gangguan. Okey, gangguan ada budak-budak tanya masalah sikit tadi. Okey. Jadi perintah ini adalah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ada kelonggarannya. Jadi tengok ayat ini diturunkan berkenaan Saidina Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk mengucap kalimah kufur. Maka dibenarkan mengucap sedangkan dalam hatinya tetap teguh keimanan kepada Allah. Akan tetapi dalam hadis itu menyebut, walaupun kamu akan dibunuh atau dibakar, jangan ucapkan kalimah kufur. Jadi seolah-olah ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Ayat kata boleh, ayat mengatakan boleh, dan hadis mengatakan tak boleh. Adanya ta'arud, adanya percanggahan yang saya sebut perceranggahan. Okey. Adanya percanggahan di antara ayat dengan hadis. Jadi kaedah kita, ulama-ulama mengatakan, maka kita cari kesinambungan dulu. Kita cari tatbik, titik kesinambungan. Kenapa dikatakan rukhsah? Kenapa dikatakan azimah? Kalau tak boleh macam tu, baru kita cari mana hadis yang rajih, mana hukum yang rajih, dan mana hukum yang marjuh ditinggalkan. Ataupun yang ketiga, manakah yang hukum yang nasih dibandingkan dengan hukum yang mansukh telah ditinggalkan. Okey. Ada dua jawapan. Jawapan pertama ialah masalah yang dibenarkan tadi pada hukum. Jadi ada dua jawapan. Masalah yang dibenarkan tadi. Dalam hukum ada dua jenis hukum, satu azimah, satu rukhsah. Hadis ini menunjukkan untuk beramal dengan hukum azimah. Rukhsah dibenarkan, tetapi Nabi targhib untuk beramal dengan azimah. Nabi targhib kita sebaik-baiknya kita beramal dengan yang terbaik, hukum yang terbaik, azimah. Begitu. Misal contoh lah. Bagi kita, kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i, jika kita mukim, maka kita boleh menunaikan hukum, kita boleh menunaikan perintah. Jadi kita sembahyang, kena sembahyang, iaitu kita kena sembahyang tamam. Iaitu apa tamam? Maksudnya kita tak boleh qasar dan kita tak boleh jamak. Apabila satu orang tadi dia berada di dalam keadaan mukim. Bila berada dalam keadaan mukim, dia kena sembahyang tamam, dia kena sembahyang sempurna. Yang keduanya pula ialah iaitu bila orang bermusafir. Bila orang bermusafir, bermakna dia boleh rukhsah. Maksudnya rukhsah ni dia ada kelonggaran. Boleh bermusafir, rukhsah dan kelonggaran. Iaitu daripada 4 kepada 2. Itu mengenai qasar lah, daripada tamam kepada qasar. Ada juga rukhsah, iaitu boleh menjamakkan sembahyang. Bagi kita mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad boleh jamak. Kecuali mazhab Imam Hanafi tak boleh jamak, tak boleh menjamakkan sembahyang. Mazhab Maliki cuma jamak takdim saja boleh, jamak takhir tak boleh. So dia ada perbezaan pendapat di situ di segi jamak. Kita tak cerita tentang jamak di sini, kita cerita tentang qasar. Maksudnya untuk orang mukim dia kena sembahyang penuh, dan untuk orang yang musafir dia dibenarkan qasar. Telah saya ceritakan dulu, dia dibenarkan untuk sembahyang qasar. Okey, di situ. Bagi Imam Abu Hanifah, pendapat Imam Abu Hanifah, bila seorang itu bermusafir, nama hukum atas musafir, maka selagi dia dihukumkan, maknanya dari segi hukum dia sebagai musafir,
yang mana musafir yang boleh dengan jaraknya, iaitu dengan niat untuk pergi musafir dengan jarak 2 marhalah, iaitu kalau hukum, kalau kita mengikut sudut kilometernya, lebih kurang 90 kilometer, 80 lebih 88 hingga 90 kilometer. So kita ambil 90 kilometer lah. Jadi maka bolehlah dia dengan menjamak, dengan mengqasarkan solatnya tadi. Dan mengqasar solat itu adalah rukhsah. Tapi bagi Imam Abu Hanifah, bila seorang itu berada di dalam keadaan musafir, maka qasarnya tadi adalah azimah. Qasar kita adalah rukhsah. Qasarnya itu adalah azimah. Apa maksud dia? Kalau kita di azimah kita, semasa kita mukim, kita kena buat 4, kita tak boleh buat 2, tak sah. Kalau rukhsah, maksudnya dalam bermusafir kita dirukhsahkan. Maksudnya kita dibenarkan buat 2. Tapi kalau kita buat 4, sah. Kita buat 4, sah. Sebab atas nama rukhsah. Tetapi bagi mazhab Imam Hanafi, safarnya, apabila dia dalam keadaan bermusafir, dia berada dalam keadaan musafir, maka sembahyang qasarnya bukan rukhsah, azimah, iaitu 2. Kalau dia buat 4, tak sah. Kita rukhsah buat 2 sah, buat 4 dibolehkan dan sah. Bagi dia kena buat 2, tak boleh buat 4 apabila dia berada di dalam keadaan musafir. Buat 4 tak sah kecuali dia mengikuti imam mukim. Maknanya imam tu mukim, bukannya musafir. Imam tu tadi mukim, bukannya musafir. Begitu. Kalau dia jadi imam, maka walaupun dia jadi imam, belakangnya mukim, dia kena buat 2 juga. Dia tak boleh raikan kepada orang belakang. Sebab baginya adalah azimah menunaikan qasar tadi. Satu kisah, mungkin saya dah cerita, saya terlupa juga banyak tempat. Satu kisah masa belajar dulu, kita didatangi oleh tetamu. Masa tu di Faisalabad lah. Kita didatangi oleh tetamu daripada luar, ulama luar daripada luar bermazhab. Ulama luar lah. Ulama luar, dia bukan mazhab Hanafi lah. Jadi sebagai ikraman lahu. Jadi untuk kita Syafi'i, musafir pun sebaiknya azimah lah. Ada. Untuk kita Syafi'i sebaiknya azimah lah. Tak. Dia ada 2 keadaan pula. Musafir kita tadi sama ada musafir firar atau musafir qarar. Dia ada musafir, ada 2 pula musafir. Dan sebelum ni saya dah jelaskan. Mungkin perkara ni jarang-jarang berlaku kepada kita. Jadi kita punya zahin kita punya pemikiran tak tertumpu kepada itu. Jadi kita kalau azimah kita buat 4 lah Ustaz. Tak. Musafir ada 2. Satu musafir firar, satu musafir qarar. Okey. Musafir firar ni maksudnya kita di dalam perjalanan. Maknanya kita dalam safar, kita meneruskan perjalanan. Kita daripada Kelantan ke KL. Maknanya dalam perjalanan Kelantan ke KL tu kita bermusafir, kita tak bermalam mana-mana. Kita musafir, kita berhenti. Kalau musafir firar, musafir dalam perjalanan ini, maka kita menunaikan qasar itu lebih baik daripada menunaikan tamam. Rukhsah itu lebih baik daripada tamam. Tetapi kalau musafir itu pula musafir qarar, maksudnya kita berhenti di satu tempat bermalam, 1 malam ke 2 malam ke tapi kita masih lagi hukum musafir, tapi kita duduk setempat, kita bertempat, yang mana tempat kita tadi kurang daripada 4 hari. So saya ambil fiqh kurang daripada 4 hari. Itu masih kalau kita duduk satu tempat kurang daripada 4 hari, maka kita dikira hukum musafir. Tapi kita berdiam dirilah sehari 2 di situ. Kita berdiam 2 sehari 2 di situ. Maka pada masa itu kalau kita pergi sembahyang kat orang kampung tadi, maka kita ikut mukim. Maka di situ
baiknya ataupun kita sembahyang seorang, baiknya ialah kita sembahyang bersama mukim dan tamam. Bersama mukim dan tamam. Kalau kita nak buat qasar juga tak jadi masalah, nak jamak juga dan qasar tak jadi masalah. Jadi bukan dalam musafir tu mesti kita kena buat 4 untuk kita dapat azimah, tak. Dia bergantung kepada safar tu tadi pula. Safar musafir itu musafir qarar atau musafir qirar. Musafir qarar atau musafir firar. Tapi kalau bagi mazhab Imam Syafi'i, musafir lebih daripada 2 marhalah, lebih daripada 2 marhalah. Kalau musafir tu maksiat, so tak boleh qasar juga. Tak boleh qasar dan jamak juga. Sebab musafir nak pergi buat maksiat, so tak boleh. Sebab musafir maksiat tak dibenarkan dalam mazhab Syafi'i. Dia bukan berkira musafir saja. Mazhab Hanafi tak apa, tapi mazhab Syafi'i tak boleh orang tu dia nak pergi mencuri, wa'yazubillah lah, maksud dia nak pergi mencuri dengan safar, tapi dia orang jaga sembahyang maka dia kasar sembahyang, dia tak boleh sebab musafir tadi atas dasar maksiat. Okey, jelas di situ. Ke mana kita pula pergi? Jadi cerita balik kepada cerita tadi, berbalik kepada cerita tadi ialah kita nak ikraman lahu, sebagai memuliakan beliau, orang alim besar, maka beliau diperintahkan, beliau dijemputlah untuk menjadi imam solat asar. Dan kita tahu semua penduduk di situ, dan kita madrasah, warga madrasah tahu bahawa dia adalah orang musafir, maka dia ditolak untuk menjadi imam. Dalam menjadi imam tadi, ulama tadi, dia sembahyang 4 rakaat. Dan baginya tak apalah, sahlah, sebab dia boleh menunaikan rukhsah, dia boleh menunaikan hukum tadi. Maksudnya dia nak buat 4 pun boleh, dia nak buat 2 pun boleh. Sebab oleh kerana dia mengimami sembahyang orang awam, orang tempatan, dia pun nak ikram orang tempatan juga, ulama tadi, maka dia syekh tadi, dia pun sembahyang 4. Sedangkan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, kita orang madrasah ni, warga madrasah ni tahu, ni bukan dirayu lah, peristiwa ni berlaku di luar, semasa kami di luar. Jadi jadi peristiwa ni berlaku, dia sembahyang 4, dan semua orang di belakangnya tahu dia 4. Dan mufti masa tu, Mufti Jamal, duduk belakang dia sembahyang, mufti besar di madrasah kita. Jadi Mufti Jamal ni tengok dia buat 4, sedangkan dia musafir. Bagi Hanafi tak sah. Bagi Hanafi ni tak sah. Jadi dia pun salam. Jadi semua suspend. Jadi dia salam, dia pun wirid. Lepas dia wirid, dia pun doa. Lepas dia doa, lepas saja dia bangun dan doa, Mufti Jamal kata cepat. Mufti Jamal bagi isyarat pada kita orang, cepat bawa dia pergi, sebab dia nak iklan. Lepas saja ustaz tu, ulama tu, syekh tu keluar daripada masjid, maka terus dia pegang mic, dia terus iklan. Jadi tak iklan depan syekh tu, sebab dia jaga syekh. Sebab dah suruh syekh kata dah suruh aku jadi sembahyang, kenapa iklan tu supaya ulang balik sembahyang. Dah lah suruh aku jadi imam, lepas tu suruh orang lain ulang pula. Kadang-kadang masalah tu, kadang-kadang dia ada satu masalah. Bila syekh tu dah keluar, terus Mufti Jamal pegang loudspeaker, terus iklan, siapa sembahyang 4 rakaat sani di belakang imam musafir, solatnya tak sah, maka dia kena ulang solatnya. Tapi setelah syekh tu keluar lah, syekh tu bawa kita lari kan, syekh tu masuk bilik, lepas tu dia baru iklan. Jadi banyak peristiwa yang kita belajar. Jadi kadang-kadang betul lah benda tu salah, nak tegur terus. Masa ada lagi. Jadi bukan bangun pegang loudspeaker terus kita tak ada adab pun. Walaupun benda tu nak berbetulkan, tak ada adab. Tengok kita jaga, ulama tengok satu sama lain, ada peradaban yang dijaganya. Masa pun bukan suntut, masa pun masih ada. So bila dah syekh tu pergi, bawa iklan. Jadi kadang-kadang ada dah di kalangan mereka yang turun awal, mungkin dia peniaga dan sebagainya, maka syekh kata, mufti kata, okey, pada kawan-kawan yang turun awal tadi, beritahu dia, suruh dia ulangkan solatnya. Jadi depan tu tak kata, lepas syekh tiada baru kata. Itu maksudnya. Dan dia tahu
bahawa dia orang yang solat tadi musafir, tapi buat 4. Bagi mazhab orang yang jadi imam tu sah, tapi bagi orang belakang dia tahu dan benda ni tak sah, maka dia perlu ulang balik. Dia perlu ulang balik. Masya Allah. Okey. Jadi Sayyidina Muaz, kemungkinan kedua hadis ini untuk kata pula jawapan dia di sini, kemungkinan kedua hadis ini untuk Sayyidina Muaz. Sayyidina Muaz kan mufti bagi umat ni. Nabi kata mufti mana boleh buat macam orang, dia kena buat yang baik lah. Jadi hadis ini untuk Sayyidina Muaz, kerana Sayyidina Muaz adalah sahabi, iaitu sahabat yang besar dan dekat dengan Nabi. Bahkan beliau ialah mufti bagi umat. Tengok kadang-kadang kita bukan tengok, kadang-kadang satu-satu hukum, ada orang dia bagi tahu hukum yang susah pada orang lain, dan dia buat hukum yang mudah pada diri dia. Kalau orang tanya, dia ambil hukum susah. Ni gini. Tapi bila dia buat hak paling mudah. Dia buat paling mudah. Ada juga di kalangan asatizah macam tu, ustaz-ustaz. Tapi kita jangan tengoklah. Tapi kita tak nak tengok asatizah, kita tengok pada diri kita. Jadi ada orang dia mengajar susah. Orang lain dia mengajar orang lain susah. Dia beritahu orang lain dia susah. Tapi bila dia buat paling mudah. Dia buat paling mudah. Dia beramal dengan benda yang mudah. Ada juga orang macam tu. Ada orang dia beritahu mudah, tapi dia untuk dirinya dia susahkan. Itulah yang terbaik. Kita ni untuk orang lain kita mudahkan. Kalau boleh mudahkan. Tak kira lah dari sudut apa. Kalau satu orang tu dia bos, maknanya kalau benda dari sudut yang kita kata benda tu boleh berala kadar. Berala kadar. Kelantan kata ala kadar pun okey lah. Berala kadar. Maksudnya boleh meraihkan. Maka kita raihkan untuk menunaikan dengan cara yang mudah. Jangan kita susahkan dan sempitkan sesuatu yang mudah. Tapi untuk diri kita, kita buat yang terbaik dan kita buat biar susah. Tak apa hak diri kita menyusahkan diri kita, tak apa. Tapi pada orang lain, kita kemuna mudahkan. Sebab tu Nabi diatar, yassiru wala tu'assiru. Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, senangkan. Wala tu'assiru. Jangan susahkan masyarakat. Kita mudahkan masyarakat. Kita mudahkan masyarakat, kita jangan susahkan masyarakat. Boleh faham? Jadi untuk orang lain kita mudahkan, untuk diri kita tak apa susah. Ada orang untuk orang lain dia susahkan, untuk diri dia mudah. Itu tak elok lah, tak berapa cantik lah. Begitu, tak berapa elok dan tak berapa cantik. Okey. Jadi Sayyidina Muaz ni mufti. Engkau mufti buat macam ni, mana boleh? Engkau mesti buat yang terbaik Sayyidina Muaz. Orang lain tak apa, dia buat yang sepatutnya dilonggarkan ke atas mereka. Okey. Jangan sekali-kali mendurhaka ibu bapa. Dia ada 2 sentence di sini. Jangan sekali-kali mendurhaka ibu bapa walaupun kamu terpaksa berpisah dengan anak dan keluarga dan harta kamu. Dia ada 2 sentence di situ. Dia ada 2 sentence. Jangan mendurhakai ibu bapa walaupun kamu kena berpisah dengan keluarga dan harta kamu. Walaupun kamu kena berpisah dengan harta dan keluarga kamu. Itu sentence yang kedua. Sentence pertama, ayat pertama dengan ayat yang kedua berbeza. Ayat pertama tu hukum, yang itu jangan mendurhakai ibu bapa. Tapi ayat kedua tadi ialah hukum yang mana dia panggil hukum mubalaghah. Hukum mubalaghah. Dia sebut hukumnya tidak sama seperti hukum pada ayat pertama tadi. Jumlah itu kita panggil sentence itu sentence mubalaghah. Kenapa mubalaghah? Saya akan terangkan nanti. Okey. Jangan sekali-kali mendurhakai ibu bapa. Kenyataan kedua, meskipun mereka menyuruh kamu berpisah dengan isteri dan harta-harta kamu. Kenyataan ini ialah jumlah mubalaghah, bukan makna sebenar yang dimaksudkan. Hak pertama tu yang pentingnya. Kedua tadi ialah dipanggil jumlah mubalaghah untuk memberi penekanan
untuk memberi penekanan bahawa pentingnya menghormati ibu bapa. Tapi ada situation yang mana tak perlu juga kita ikut. Tak semestinya kita kena ikut. Dia cuma nak memberi penekanan. Nabi menyatakan secara mubalaghah untuk menunjukkan kepentingan dan penekanan dalam sesuatu perkara. Orang Arab mengatakan qatalaka, qatalaka. Allahu, moga Allah binasakan kamu. Kita tak kata moga Allah bunuh kamu. Qatala yuqatilu tu bunuh, qatala yuqatilu bunuh. Tak, kita terjemah dalam muhawarah, dalam bahasa percakapannya, ayat marah, moga Allah binasakan kamu. Perkataan ini menunjuk kemarahan. Lafaz yang ditutur ini tidak dimaksudkan kepada hakikatnya memang biar kamu kena bunuh oleh Allah. Allah bunuh kamu. Tidak. Macam tu Allah bunuh kamu. Tidak. Cuma nak bagi perkataan marah. Dengan perkataan marah sahaja. Okey. Jadi maksudnya bila kita kena taat ibu bapa, jadi maksudnya kalaulah satu orang, si ayah tadi menyuruh anaknya untuk kahwin dengan orang-orang dah, si ayah lelaki tadi, budak lelaki tadi nak kahwin, atau mak dia suruh kahwin ke, dia pilihan mak dia ke, tapi selepas itu mungkin perangai budak perempuan tu, si menantunya, tak disukai oleh ibunya. Maka ibu dia kata, ini wasiat ibu kena pakai. Nasi wasiat ibu, kena taat ibu. Ibu kata, ibu kata kepada anak dia, ibu bapa tadi kata kepada anak dia, kau cerai bini kau cerai isteri kau. Jadi cerai, kalau satu orang tu dia tak cerai isteri dia atas hukum ayah dan ibunya, adakah dia dikira orang durhaka atau tidak? Kita tengoklah. Di sini kita kena tengok. Kalaulah wanita tadi yang kita kahwin tak ada masalah pun, taklah masalah besar pun, sampai ibu kita suruh cerai, suruh tinggalkan anak-anak dan harta, tak besar pun, maka tak perlu kita ikut beliau. Tak perlu kita ikut kedua ibu bapa kita, sebab benda tu bersalahan dan tak ada kesalahan pun pada wanita tadi. Jadi dia kata, kalau kau tak taat aku, durhaka, anak durhaka, tak boleh. Kita tak jadi durhaka, sebab dulu mak yang suruh saya ambil budak tu, kenapa mak tak suka pula dia? Adalah aku tak suka dia sebab berapa perkara, kau pernah pisah dengan budak tu. Tak perlu pun, sebab dia tak ada kesalahan pun. Mungkin adalah kesalahan sikit-sikit, bukanlah kesalahan menyebabkan hukum syarak yang menyebabkan dia durhaka pula. Tidak, mungkin ada atas dasar-dasar individu, atas personal ibu bapa tadi tidak menyukai menantunya. Jadi sebab itu terbaiknya jangan kita tinggal di rumah mertua, atau jangan tinggalkan isteri kita bersama kita di rumah mertua, di rumah mak kita. Kena pisahlah, duduk berasingan. Mungkin pada peringkat pertama kahwin mungkin tak ada apa, kena duduklah. Mungkin duduk tumpang sekali dengan rumah mak mertua. Tapi terbaiknya bawalah isteri kita yang kita kahwin tadi berasingan rumahnya dengan rumah ibu bapanya, atau rumah mak kita, mertua kita, atau mak kita duduk asing. Duduk dekat tak apa, duduk asing. Mudah. Kadang-kadang laki bini ni kan, bertengkar lidah tu biasa je lah. Suami isteri tu bertengkar lidah tu biasa. Jadi kadang-kadang mak kita nampak serius, nak kita okey je. Laki perempuan lah, suami isteri bertengkar lidah tadi, maksudnya tergigit lidah tadi oleh gigi tu biasa. Benda tu bukan serius pun. Don't take care dengan ambil benda tu serius. Jadi sebaik-baiknya pisahlah. Maksud pisah tu asingkan rumah tadi. Terbaiklah, walaupun duduk dekat, asingkan supaya benda tu tak ada kontak satu sama lain dari sudut zahirnya. Jadi keluarga duduk dekat apa semua tu terbaik. Sebab nak mengelakkan salah faham. Faham. Okey. Boleh faham. Maksudnya duduk asing lah. Dengan baik nikah duduk asing. Walaupun duduk dekat, duduk asing, sewa asing apa semua. Pada peringkat awal. Okeylah setahun dua tu nak membentuk kehidupan. Tumpang dulu sekejap. Jangan sampai tumpang sampai akhir. Tak boleh. Terbaiklah. Itu terbaiklah begitu.
Jangan tinggalkan solat dengan sengaja. Jika terlupa dan tertidur, dimaafkan. Okey, di sini. Jangan tinggalkan solat dengan sengaja. Jika terlupa dan tertidur, dimaafkan. Jangan tinggalkan solat dengan sengaja. Dia ada satu perbahasan. Dia ada ditimbulkan oleh ulama-ulama baru sekarang. Dia kata meninggalkan sembahyang dengan sengaja tak perlu qada. Adalah ustaz-ustaz baru mari mana tak tahulah pemikiran dia, dan masalah ni adalah di zaman dahulu adalah perbahasan ni di kalangan ulama-ulama. Maknanya kalau tinggal sembahyang dengan sengaja tak perlu qada. Kita kata tidur dan terlupa pun kena sembahyang qada, apatah lagi kalau sengaja, lebih-lebih lagi lah kena qada. Kalau sengaja lebih-lebih lagi kena qada. Ni tak, dia kata tak perlu. Kalau satu orang tu dia tinggal, dia bagi contoh, kalau satu orang tu dia tinggal sembahyang 40 tahun, tak kena nak qada je 40 tahun. So Allah maafkanlah dia. Tak. Bila kita berhutang tak bayar, kena, kalau berhutang tak bayar hukum bank, kena bankruptcy. Jadi kalau kita tak bayar hutang qada kita, maka kita kena bankruptcy lah. Bila bankruptcy depan Allah Ta'ala nak buat macam mana? Kat dunia ni senang je, bankruptcy tak boleh keluar luar negara, tak boleh keluar negara. Duduk dalam negeri. Kalau kita, Allah kata kita bankruptcy, kalau Allah kata kita ni bankruptcy, kita nak masuk syurga macam mana? Jadi sembahyang tu wajib qada. Walaupun orang sengaja, orang yang tinggal dengan sengaja tu wajib lagi qada. Walaupun berpuluh tahun dia tinggal sembahyang. Ni ada orang kata dah 40 tahun dia balik di usia tua. Dia balik. Ada juga orang balik di usia tua. Ada orang balik di usia tua, apa tak adanya. Saya pernah jumpa ramai orang balik di usia tua dan pernah bermuamalah dengan orang balik di usia tua ni, pencen baru dia balik nak jaga sembahyang dan sebagainya. Mungkin pangkatnya pangkat datuk dah, tapi baru nak jaga sembahyang. Jadi gitu. Jangan tinggalkan solat dengan sengaja. Jika terlupa dan tertidur, dimaafkan. Akan tetapi wajib diqadakan semula. Jika terlupa atau tertidur pun wajib diqadakan. Maka ala sabilil aula, dengan berdarjah utama, ala sabilil aula, dengan jalan yang lebih penting, jalan darjah yang pertama, jika ditinggalkan dengan sengaja. Ala sabilil aula, yang ditinggalkan dengan sengaja pun lebih-lebih lagi lah kena qada. Begitu. Akan tetapi ada ulama berpendapat bahawa meninggalkan solat menjadi seorang itu kafir, tetapi bukan pendapat jamhur. Ini pendapat orang. Fatwa dulu memang macam tu lah. Fatwa sekarang tak boleh. Dah ramai orang Islam yang tak sembahyang, maka kita kata orang tak sembahyang tu kafir. Habis orang kafir. Jadi kita cara lain. Jadi fatwa sekarang dia dah lembut. Fatwa dulu sebab apa? Orang Islam tu memang orang sembahyang. Musalli itu maksudnya orang Islam. Jadi orang Islam tak boleh nak tasawur dan nak imajinasikan bahawa seorang Islam tu meninggalkan solat. Sekarang orang Islam ramai tak solat pun. Banyak orang tak solat. Saya dah cerita dah dalam bab solat dulu. Satu tempat yang 15,000 unit rumah penduduk tu saya dah bahaskan dah semua. Kita nak pergi jalan aja. So saya ingatkan tuan tengok baliklah video tadi. Okey. Jadi maksudnya di sini ialah kalau qada tadi kena sembahyang, tetapi berlakunya perbuatan qada tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu di malam Lailatul Ta'ris. Ni kita tak cerita di sini, kita bawa di sana nanti. Ada peristiwa yang mana Nabi terpaksa mengqada solatnya. Kita panggil dia Lailatul Ta'ris. Berhenti seketika di dalam musafir sebelum waktu subuh. Itu kalau beriktikad tu lah. Itu masalah iktikad. Okey lah di tempat dia. Jadi tapi kita mukallaf kepada zahir. Kita mukallaf kepada zahir. Kita tak boleh tengok dalam hati dia. Sebab wa ma tukhfis sudur tu tak ada siapa yang tak tahu. Jadi dia kena qada lah. Jadi sebab itu saya nak pesankan bagi mereka yang balik di usia tua perlu mengqadakan solatnya. Dan solat qada perlu diutamakan lagi lebih daripada solat-solat sunat. Solat qada kena buat dulu. Kalau bagi pendapat ustaz kami dan pendapat saya ada pendapat orang kata boleh qada, boleh sembahyang sunat. Kita
Kita kata tak. Orang yang ada qada ni dia perlu habis qada dulu. Orang yang ada hutang ni dia kena bayar hutang dulu baru dia boleh sembahyang sunat. Ustaz, rugilah kita tak sembahyang sunat taubat. Rugilah ustaz, kita tak sembahyang sunat tarawih. Engkau tak sembahyang dulu pun kau tak rasa rugi. Kau tak sembahyang dulu pun kau tak rasa rugi. Sekarang kau dah dapat taufik, kau tak sembahyang tarawih pun kau rasa rugi. Hak dulu kau tak rasa rugi pun. Jadi tempat tu kita kena qada lah. So kita kena qada, kita bincanglah cara macam mana nak qada supaya kita konsisten dalam qada. Kalau satu orang tu tinggal sembahyang 10 tahun lah, dia kira 10 tahun umur dia tinggal sembahyang 10 tahun ni, dalam masa 5 tahun habislah. Tempat qabliyah dan ba'diyah. Tempat qabliyah dan ba'diyah, dia tempat qabliyah zuhur. Tempat qabliyah zuhur, dia sembahyang qada zuhur. Selepas ba'diyah zuhur, sempat ba'diyah zuhur, dia tak payah buat ba'diyah, dia buat qada zuhur. Jadi setiap satu waktu dia 2 kali qada. Qabliyah dan ba'diyah tu, hak sunat tu dia qada. Bila dia qada, dia jadi hak 10 jadi 5. Jadi hak sembahyang sunat-sunat lain, sembahyang sunat-sunat lain. Tahajud kau dia qada lah, sembahyang qada lah, kena habis qada tu. Lepas habis qada, kau nak sembahyang malam pun tak apalah. Nak buat serentak pun boleh. Sunat dan qada tak boleh. Sunat dengan qada tak boleh. Itu sunat dengan qada tak boleh sembahyang. Puasa, ada puasa qada dan puasa sunat dibolehkan dan dikira sunat. Puasa qada tadi dikira sunat. Sebab puasa qada, kita niat qada tapi tertunainya sunat. Tertunainya sunat. Tapi sembahyang ni kan banyak. Sembahyang ni banyak. Jadi tak boleh. Sebab niat solat fardu, qada tu adalah solat fardu, tak boleh dimasukkan dengan solat sunat. Kecuali dengan puasa sunat tu ulama bahaskanlah. Puasa sunat tadi ulama bahas, tapi pun kita niat qada tapi kita tertunailah sunat. Maknanya niat kita qada bukan niat sunat. Niat qada, kalau niat asing lebih baik. Itu tentang puasa, dia ada sedikit kelonggaran dari sudut lain. Dan sembahyang ni kita tak boleh sembahyang sunat, sembahyang qada. Untunglah ada satu orang kata, untunglah kita pergi qada. Kita pergi qada di Mekah ni. Kenapa? 2 rakaat kat Mekah sama dengan 100,000 rakaat. Oh tak. Untunglah semua pakat qada kat Mekah lah belakang. Kita pergi qada Mekah 30 tahun tak sembahyang, qada kat Mekah 2 rakaat kat Mekah sama dengan 100,000 rakaat ataupun 1,000 rakaat. Untung lah macam tu. Tak boleh, benda tu tak boleh. Ada tempat boleh, ada tempat tak boleh. Ulama telah bahaskannya dan ulama telah jelaskannya, reason dan sebagainya. Begitu. Tak boleh. Tak boleh. Sembahyang tak boleh serentak dengan qada. Qada tu sebab dia wajib, dia tak boleh, dia kena asingkan. Sebab tu qada kena buat dahulu daripada sunat. Kalau dia dah buat banyak dah hampir nak habis dah, lagi buat cepat lagi bagus. Lagi cepat lagi bagus. Sudahkan semua qada, bayar hutang semua, hidup tenang. Buatlah nak buat sunat lepas tu banyak-banyak pun. Okey, bagus. Okey, jangan sekali-kali minum arak kerana perbuatan ini adalah punca segala maksiat. Jangan minum arak sebab dia punca segala maksiat. Seumpama kisah Barsisa ahli ibadat yang mati dalam keadaan kufur kerana asalnya meringankan perintah larangan meminum arak. Apabila diberi pilihan sama ada beliau membunuh jiwa, berzina dan minum arak. Barsisa, satu orang yang wali Allah besar. Dia ada 2, Barsisa, Bal'am ibnu Ba'ura. Barsisa ni ialah orang yang mana dia di zaman Nabi yang terdahulu lah, galiban pada zaman Nabi Musa alaihissalam lah. Barsisa ni, ataupun sebelum tu lah. Dia ahli ibadat yang kuat. Jadi dia ahli ibadat, dia suka ibadat, dia nak challenge ibadat. Dia tengok orang lain lebih ibadat, dia rasa tak boleh sebab dia seronok dalam ibadat, dia hulu dalam ibadat dia. Kadang-kadang ibadat tu kita kena muqtadar, kesederhanaan, jangan terlampau hulu sangat, jangan terlampau taksub sangat. Jadi okey, tempat-tempat yang mana kita raikan begitu. Jadi maka syaitan telah datang tipu dia. Syaitan sembahyang dengan tak tidur, tak makan, tak minum, tak tidur, tak apa. Dia kata hebat orang ni. Sembahyang dia begitu sekali, tak makan, tak tidur, tak apa, tak ada apa, mengantuk pun. Dia syaitan, mana dia mengantuk? Dia nak tipu manusia saja. Begitu.
Qada di waktu subuh atau asar boleh. Waktu asar, waktu subuh boleh qada. Sebab waktu subuh, waktu qada dalam mazhab Imam Syafi'i, waktu qada dalam mazhab Imam Syafi'i ialah waktunya adalah sepanjang waktu. Dia tak ada waktu tahrim. Maksudnya kalau dalam waktu tahrim pun boleh diqadakan. Sebab qada ni sembahyang tak berwaktu, tak ada waktu. Maksudnya waktu tahrim ke, waktu tak tahrim ke, dia boleh qada. Semacam mana sembahyang tahiyatul masjid dalam mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi dan sebagainya, dia ada waktu tahrim, tak boleh qada. Kisah nanti kita akan ceritakan. Kalau kita cerita kisah ni, benda tu akan datang balik dalam hadis-hadis yang hadapan. So, bab kisah qada ni saya nak berhenti sekejap tu aja. Sebab macam mana Nabi terqada sembahyangnya akan ada lagi hadis di hadapan. Jadi kita sampai peringkat lah. Kalau kita sebut dah depan kita mari sini, so masalah ni kita akan jadi panjang. Masalah satu-satu hadis tu jadi panjang. Tuan-tuan, sikit-sikit tuan-tuan nak tanya, saya benarkan. Tapi kalau tuan-tuan tanya banyak, jadi kita tuan-tuan kena masuk dalam bab pengajian fiqh lah pula. Dalam bab pengajian fiqh lah pula. Minta maaf saya agak tertegur macam tu, saya minta maaf lah. Jadi kalau nak tanya banyak-banyak, sikit-sikit okey lah, tak jadi masalah. Tapi nak tanya, nak korek, sebab masail ni dia makin korek makin panjang, makin korek makin panjang, makin korek makin panjang, makin korek dia makin panjang. Dia tak selesai kan. Kita dalam pengajian hadis ni kita faham matan-matan hadis. Ada benda-benda yang bahasa kasar tu boleh lah, insya-Allah. Jadi kita tak detailkan di sini sebab kita ada satu perbahasan lagi di hadapan. So kita nak faham tempat-tempat penting. Ada tempat penting saya bahaskan juga, saya ceritakan juga, sebab benda tu penting kena ceritakan. Takut nanti nak sampai benda-benda hadapan tadi lambat lagi, saya ceritakan di sini. Okey. Jadi kalau kita cerita semua, jadi tak habis hadis kita. Satu-satu hadis tu perbahasan dia terlalu panjang apabila kita masuk kepada fiqhnya. Okey. So kita lalu seimbas lalu dulu dan kita ambil benda-benda basic dan benda-benda yang penting. Okey. Maknanya bolehlah sembahyang qada dia tak ada waktu bagi mazhab Imam Syafi'i. Okey. Jadi dia kata dia pun sembahyang. Kalau syaitan jadi sembahyang, tak tidur. Dia kata hebatnya engkau. Dia kata engkau boleh jadi macam aku. Macam mana aku nak jadi macam engkau ya? Boleh, mudah je engkau nak jadi macam aku. Kamu kena buat salah satu daripada 3 perkara ni. Pertama, dia kata kau bunuh orang. Mana boleh bunuh orang? Nak sembahyang kena bunuh orang pula? Mana boleh? Begitu. Kedua, ialah engkau berzina. Berzina berdosa besar tu, mana boleh buat? Nak taat perintah Allah kena berzina lagi. Nak jadi macam kamu, mana boleh? Calon. Yang ketiga ialah kamu minum arak. Bila minum arak, dia kata okey, berzina tu menyebabkan dengan orang lain, dosa dengan orang lain, aku dan orang lain. Tak boleh. Dan satu bunuh orang lagi teruk dosa dia. Dia kata ginilah, minum arak ni tak ada sangkut paut dengan orang, aku saja dengan Tuhan. So bagus juga minum arak sebab nak sembahyang tak nak tidur ni. Dia fikir cara jahil dia tu. Sebab itu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Allah kata tanyalah sepatah kalau tak tahu. Begitu. Jangan buat sendiri macam tahu. Jadi tanya sepatah kalau tak tahu. Okey, fasalu ahla zikr, tanyalah ahli ilmu, tanyalah orang yang bidang tersebut jika kamu tidak mengetahuinya. Okey. Cantik, lawa. Jadi dia pun minumlah. Lepas dia minum, orang tak pernah minum ni, orang minum banyak, orang dah biasa minum, dia kena minum banyak baru mabuk. Tapi kalau orang tak biasa minum ni, minum sikit mabuk terhuyung hayang. Bila mabuk, akal hilang. Bila akal hilang, dia tengok wanita, dia berzina. Bila dia tengok, selepas dia berzina, lepas tu orang tengok dia berzina, dia bunuh pula kawan tu. Jadi sebab tu Nabi kata arak ni punca segala maksiat. Minum arak, zina pun dia buat, bunuh orang pun dia buat. Kenapa? Tengok kenapa minum arak tadi, kenapa dia sampai macam tu? Kerana dia beriktikad. Alah, arak ni kecil aja hukum dia. Jadi sebab tu satu-satu hukum yang Allah haramkan, jangan kita menganggapnya kecil.
Jangan kita merendahkan atau mengecilkan hukum. Alah, tak apa. Dia tak beretikad macam tu, tapi dia merendah. Lah, tak apa. Kalau tengok, saya rasa dari sudut tu, kemudaratan dia kurang. Gitu dia kata. Macam tu, gitu dia kata. Kemudaratan dia kurang. Tak apalah, saya pilih ni je. Sebenarnya dia menganggap dosa itu kecil. Kesalahan itu kecil. Atas dasar tu ulama cari ilah. Kenapa sampai macam tu boleh berlaku kepada bersisa? Kerana ulama mencari ilah. Ulama ni suka mencari ilah. Cari ilah ni cari sebab. Cari sebab tu bukan nak menghukum orang, tapi nak menghindarkan diri supaya tidak berlakunya itu lagi pada diri kita dan pada orang yang akan datang. Macam kita katakan kafir ada dua, kafir juhud, kafir inat. Kafir itu sama je. Dah kita jelaskan. Supaya apa? Kita nak tahu apakah sifat-sifat yang berada di situ yang perlu dihindarkan supaya tidak terlibat pada diri kita dan orang lain pada masa akan datang. Okey. Jadi berzina, seumpama bersisa ahli ibadat yang mati dalam keadaan kufur kerana asalnya meringankan hukum perintah minum arak. Meringan, dia sangat ringan. Benar ni hak besar, dia sangat ringan. Sebab tu kita jangan meringan-ringankan. Apabila diberi pilihan sama ada membunuh jiwa, berzina dan minum arak, maka dia telah memilih arak untuk diminum. Akhirnya dia telah berzina dan seterusnya membunuh. Sebab itu Nabi menyatakan mafhumnya arak itu punca segala maksiat. Berpunca maksiat daripada arak. Dosa di sini adalah dia meringan-ringan. Sebab apa dosa di sini? Dosa di sini dia meringan-ringankan dosa minum arak. Dia menganggap dosa itu kecil sahaja sehingga dia telah melakukan dosa-dosa yang lain. Apabila dia telah ditangkap dan dihukum dan dikenakan hukuman, syaitan datang menyatakan hanya dia sahaja yang boleh menyelamatkan bersisa dengan syarat dia sujud kepada syaitan. Dia duduk kena ikat dah, tak ada daya dah. Syaitan kata, aku aja boleh tolong kau. Macam mana nak tolong kau? Aku saja boleh tolong kau. Kau sembah aku. Nak sembah macam mana? Aku kena ikat tangan kaki ni. Alah, dia kata mudah je nak sembah aku. Tak perlu sujud pada aku. Macam mana? Dia kata, kau kelip mata kau. Tujuan dia, kau kelip mata kau dengan niat kau sujud pada aku. Innamal a'malu bin niyat. Niat tu dikira daripada amal tu dikira daripada niat. Dia tak sujud pun, dia kelip mata, tapi kelip mata beriktikad dan berniat untuk sujud pada syaitan. Masa dia kelip mata tu, nyawa dia terkeluar dan dicabut oleh malaikat dan dia mati. Wa'yazubillah, mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita jangan merendah-rendahkan atau jangan kita memandang rendah pada orang dan jangan kita merendah-rendahkan satu-satu hukum atau satu-satu larangan. Kita menganggapnya benda-benda larangan ni besar, hukum ini besar, sama ada dari bentuk perintah atau bentuk larangan. Kita jangan sekali-kali mengecilkan hukum dan sebagainya supaya Allah SWT selamatkan kita daripada perkara tersebut. Kita jangan memandang rendah pada orang. Itu tak boleh sebab benda ni benda hati semua. Di samping belajar hadis ni sebab dia bukan belajar fiqh saja. Kita nak belajar hati kita. Kita nak belajar hati kita. Kita nak belajar. Mungkin kita rasa tindakan kita betul, tapi dari sudut hati dan akhlak dia tak betul tindakan tadi. So kita harus kita kena balance lah keadaan ni. Hadis di hadapan kita dan fiqh di hadapan kita supaya kita tidak memandang rendah kepada orang. Ya, daripada Bani Israel lah cerita yang terdahulu. Okey. Allahu Akbar. Hindarilah daripada memaksiati Allah, kerana maksiat kepada Allah mengundang kemurkaan dan bala. Kita kena hindarkan maksiat daripada berlakunya banjir besar, gempa bumi, peperangan, musibah datangnya hasil daripada amalan kita. Ialah hasil daripada amalan kita. So kita diuji sekarang dengan COVID-19.
kita diuji oleh Allah SWT di seluruh dunia dengan COVID-19. Kenapa kita diuji? Kerana dosa-dosa kita, kerana kesalahan-kesalahan kita. So dosa dan kesalahan ni kita tak tengok pada orang lain, setiap individu. Sebab saya katakan dari sudut individu, dari sudut personally, kita tak salahkan orang. Kita harus mencari apakah sudut dari sudut yang ijtimai, sudut secara keseluruhan, tapi atas dasar sudut individu. Setiap daripada kita mesti bertaubat kepada Allah. Saya bertaubat, tuan-tuan bertaubat kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, kita menuju Allah. Supaya apa? Allah Subhanahu Wa Taala, supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan bala yang diturunkan ke atas kita, khususnya di seluruh dunia, di mana-mana saja bala ini tertimpa. Kenapa bala ini tertimpa? Nabi dah kata dah, zaharal fasad, Quran dah kata, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sebab apa? Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah manusia lakukan oleh tangan mereka. Timbul yang demikian kerana Allah hendak rasakan sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Supaya kita semua ni insaf dan kita bertaubat kepada Allah. Allah suka orang bertaubat. Allah suka orang ni bertaubat. Allah suka kita bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, rujuk hati kita kepada Allah. Jadi oleh itu, maka secara peringkat rendah, daripada peringkat keluarga, daripada peringkat masyarakat, daripada peringkat daerah, daripada peringkat negeri, daripada peringkat negara, daripada peringkat benua, daripada peringkat seluruh whole of the world, seluruh dunia. So kita perlu memperbaiki. Sebab itu dalam jemaah, khususnya dalam jemaah tabligh, kita menyediakan amalan-amalan untuk kita hiasi dengan amalan-amalan ini. Maka semoga pandangan Allah itu pada kita kembali. Jadi, hiasilah rumah kita dengan amalan-amalan kebaikan. Kita bermula daripada keluarga. Maka kita bermula daripada keluarga, maka kita hiasi rumah kita dengan amalan. Kalau dalam dakwah, kita kata ada 5 amalan masjid. Kita tak payah gaduh lah amalan masjid apa ke amalan. 5 amalan rumah kita. Sebab apa kita perlu isi kan? Mana dalil dan hadisnya? Kita perlu isikan amalan ni di rumah kita. Sebab amalan ni amalan daripada Nabi SAW. Dan amalan ni daripada sahabat Nabi SAW. Sebab tu dalam jemaah kita kata ada 5 amalan rumah. Amalan taklim, baca taklim hadis-hadis Nabi. Amalan-amalan kebaikan, baca taklim hadis-hadis Nabi SAW. Lepas tu membicarakan tentang kita dalam jemaah ni, kita adalah 5 perkara tadi. Kita baca taklim, lepas tu kita buat 6 prinsip. Maksudnya kita buat halqah 6 sifat sahabat. Kita bincangkan sifat-sifat sahabat dalam kehidupan kita. Kita ada halqah tajwid, kita betulkan halqah tajwid. Ini halqah tajwid, kita betulkan halqah tajwid. Rumah kita ada mesyuarat, dan kita ada pembahagian tugas dan tashkil. Ni esok siapa nak buat ni, siapa nak buat ni, kita atur anak-anak kita dengan mesyuarat. Itu 5 amal. Supaya apa? Kita hiasi rumah kita dengan amal. Itu peringkat individu. So peringkat besar sikit, peringkat kampung. Kita hiasi rumah kita, masjidkan kita dengan 5 amal. Mesyuarat harian, Masya Allah, fikir harian, ta'lim harian, mingguan pula ziarah mingguan, 2 kali seminggu, dan bulanan pula bagi masa keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hiasi rumah kita dengan kebaikan. Sebab benda ni, dia kata macam tahu-tahu je ustaz ni tulis. Kita ni saya tulis dah lama lah. Jadi macam tak, bukan macam tak tahu. Benda ni semua dah ada. Semua dia mendatang dalam keadaan ni. Dan orang kata ambil mana dalil, mana nas dia. Ni benda yang saya tulis ni dah 20 tahun dah, yang saya mengaji dulu pun, dan saya tulis
Saya mula menulis kitab ni tahun 2010. Mana ada lagi 5 amal. Jadi ada amalan-amalan ni. Sebenarnya amalan ni dah ada, cuma nak disusun kembali je. Oleh kita, Masya Allah, kita hadis. Mulakan rumah kita dengan bacaan hadis Nabi SAW. Kita penuhi masjid kita dengan amalan-amalan yang menunjukkan kemurkaan Allah. Rumah kita ada, masjid kita ada. Macam-macam tahu pula ustaz ni tulis kitab. Bukan macam tahu, sebab Nabi dah bagi tahu dah. Bukan saya tahu, Nabi dah bagi tahu dah perkara ni. Dalam dakwah kita dah beramal dah dengan ni. Masya Allah. Kita dah ada susunan strategi dah. Bukan macam-macam tahu je. Tak, benda ni memang Allah dah bagi tahu. Rasul dah bagi tahu dah. Kita tulislah, ulama tulislah macam tu. Jadi kita penuhi. Tengok tadi rumah, dari segi rumah. Sebab apa? Kita nak tolak bala ni, kita buat daripada sudut rumah. Kita nak tolak bala ni, kita buat daripada sudut kampung. Begitu. Kita penuhi masjid kita dengan amalan-amalan yang menyejukkan kemurkaan Allah. Maksud dakwah ialah kita hiasi kembali umat ini dengan kebaikan. Kita hiasi kembali umat ini dengan kebaikan. Itu maksud dakwah. Kita nak hias balik rumah umat ini dengan kebaikan. Bukan umat ini. Sebab umat ini ialah menanggung segala kebaikan. Dan umat ini, Nabi katakan, kita dah belajar dah. An-nas ma'adin. Umat ini adalah seperti lombong. Boleh menghasilkan lombong-lombong kebaikan. Yang merupakan terpancarnya hidayat untuk seluruh alam. Allahu Akbar, takbir. Okey, jangan lari daripada medan pertempuran. Kita jangan lari daripada medan pertempuran. Iaitu untuk menyelamatkan diri. Walaupun kesemua rakan kamu, semua rakan terbunuh, kita tetap sabit qadam. Sabit qadam, maknanya kita tetap. Dan binasa ada dua. Satu binasa secara maknawi. Satu binasa secara hakiki. Binasa hakiki ni matilah. Maknawi ni dalam bentuk dari sudut makna. Binasa maknawi ialah keadaan manusia lari bertempiaran litam pukang, meninggalkan medan perang. Maka jangan terkesan. Dan binasa hakiki ialah kita tengok kawan-kawan kita, kematian semua kawan-kawan kita. Jangan kita lari daripada pertempuran. Jangan kita undur di dalam pertempuran. Jangan kita undur dalam usaha. Dalam usaha jangan kita undur. Alah, ada orang dia terasa hati, orang tu tak kisah aku, orang tu tak tegur aku nak tarik diri ya. Bukan masalah tarik diri sebab orang tegur tak tegur. Bukan, kita tak boleh terasa hati. Kita kena berhati wajar. Hati pemuda, hati wajar. Kita mesti berhati wajar. Berhati wajar. Saya semua tersasul percakapan. Berhati wajar. Maksudnya, apa orang kata tak kisah. Jangan kita kata, orang tak percaya, orang tak kisah aku lah, aku tinggal aja lah. Tak. Orang Melayu ni cepat sensitivity. Mudah sensitif lah. Mudah sensitif orang Melayu ni. Tak, jangan sensitif. Tak kisah orang puji ke orang tak puji. Aku buat bukan kerana orang. Aku buat bukan kerana puji. Aku buat kerana Allah. Aku buat sebab aku nak redha Allah. Aku buat sebab aku nak mencari keredaan Allah. Ya Allah, perjuangan kami adalah mencari keredaan-Mu. Allah. Jangan berpindah daripada tempat berlakunya akibat wabak. Dilarang lari. Sebab apa kita jangan lari? Sebab agar kita lari, maka iman kita rosak. Keyakinan kita rosak. Kenapa? Selamat aku daripada maut, cengkaman maut tadi. Sebab aku larilah daripada tempat adanya wabak. Tahu leh, jangan lari. Mesti hadapi. Ni kita kena karantin. Sebelum karantin semua orang lari cari tempat selamat. Duduklah sama-sama. Jangan lari. Lari. Lepas dia lari, dia cerita dia ginilah kat kita. Jealous kita. Terasa kita pula orang lari. Kita kena karantin sebulan. Duduk selip tali. Ada orang lari pula. Begitu. Ini menunjukkan imannya lemah. Sebab yang lain, jika semua orang sihat lari, jika orang sihat lari, siapa pula nak selamat?
orang-orang hadapan lah. Terima kasih, jazakumullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran pahala yang besar kepada orang-orang infront kita. Masya Allah, orang-orang hadapan dalam berkhidmat pada masyarakat. Masya Allah, menempuh bahaya. Sebab menempuh bahaya untuk menyelamatkan masyarakat. Masya Allah, supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada mereka, dan supaya Allah SWT memberi ganjaran yang besar untuk diri mereka dan keluarga mereka. Masya Allah, pada orang-orang di hadapan kita, orang-orang in front ni, Masya Allah, dalam berkhidmat untuk menghindari penyakit ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi jangan juga dilarang untuk memasuki tempat wabak. Jangan masuk tempat wabak. Kalau kita dah ada, jangan masuk tempat wabak. Kecuali kita datang untuk menolong lah. Jadi masuk suka-suka tu tak boleh. Ini juga menyebab untuk menjaga keimanannya. Seperti dia berkata, sebab aku masuk kawasan ni lah aku dijangkiti penyakit. Maka itu juga membahayakan iman dari sudut iman tadi. Belanjalah untuk keluarga kamu mengikut kemampuan kamu. Belanjalah, Nabi kata. Hukum ni bukan untuk kita. Hukum ni untuk sahabat. Belanjalah kamu sebanyak mana untuk keluarga kamu. Sahabat ni, dia lebih mengutamakan orang lain daripada diri dan keluarganya. Dan hukum ini, berlanjalah untuk keluarga kamu mengikut kemampuan kamu. Dia dah mampu dah. Dia mengikut keluarga dia, kemampuan dia. Dia tak belanja pun sahabat dia. Dia belanja untuk orang lain. Kita ni memang dah cari untuk keluarga. Kita dah cari untuk diri kita. Kita dah cari untuk keluarga kita. Hukum ni tak pada kita. Memang kita ni dah belanja. Tu tak bolehlah belanja pada keluarga kau, Ustaz. Tak, maksudnya keluarga, belanja pada keluarga itu satu ibadat, satu hukum daripada Allah dan satu ibadat. Tapi perintah ni, beri galakan ni pada sahabat. Sebab sahabat dia belanja untuk orang lain, dia tak belanja untuk diri dia. Bila satu orang sahabat telah datang kepada Nabi SAW, dia kata, aku ada masalah ni. Nabi kata, engkau pergi jumpa Osman. Dia pun pergilah ketuk rumah Osman. Masa dia duduk ketuk rumah Osman, sebelum dia ketuk rumah Osman tu, dia dengar Osman bermuamalah, berbicara dengan isterinya mengenai sumbu pelita minyak. Sayyidina Osman kata, kalau buat pelita tu, jangan tarik sumbu panjang. Kita tarik sumbu panjang, maka api dia besar. Bila api besar, maka minyak guna banyak. Dia kata, minyak kamu guna banyak pada isteri dia. Nampak kelekut lah. Minyak banyak pada isteri dia. Kata, kau tarik pendek saja sumbu tu supaya minyak tak digunakan banyak. Bila guna tak banyak, kita jimat. Dia kata, kita jimat. Dia kata, orang ni Nabi hantar pada dia, yang mana aku nak selesai masalah aku, nak minta sesuatu. Nabi kata, pergilah minta Osman. Osman ni, dia kata, dengan keluarga dia begitu berkira sekali dengan keluarga. Sumbu minyak pelita pun dia kira. Takkanlah dia nak bagi pada aku. Dia timbul muzabzaban, dia timbul was-was dia. Boleh dah orang ni bagi kat aku? Sumbu pelita, minyak pelita pun dia kira kat rumah dia. Nak beri duit ke orang, tak tahulah macam mana. Sumbu pelita pun berkira, dia kata. Buat pengiraan pada sumbu pelita pun berkira Osman ni. Tapi dia yakin, Nabi kata, kau pergi minta. Orang ni boleh besar masalah kamu. Orang ni boleh bantu kamu. Dia pun pergi ketuk pintu. Dia pun beritahu hajatnya. Sayyidina Osman kata, tunggu sekejap. Dia pun ambil bagi. Tak berapa uncang. Dia tu terpengah. Patuk Osman kata, tak cukup ke? Pergi masuk dalam, bagi lagi. Terpengah dia 3 kali. Tak cukup. Oh, dia kata apa? Aku rasa orang ni tak akan bagilah pada orang lain. Sebab dengan keluarga dia sendiri pun dia kedekut. Tangkai jering. Kita keluarga pun sendiri kita tangkai jering. Orang lain pun tangkai jering. Jadi hukum ni bukan untuk kita untuk berbelanja kepada keluarga. Sebab memang kita dah berbelanja. Jadi hukum ni khusus untuk sahabat. Kenapa? Hukum ini bukan untuk kita kerana sememangnya kita telah mendahulukan perbelanjaan untuk keluarga kita. Hukum ini untuk sahabat kerana sahabat Rasulullah SAW memberi keutamaan kepada orang yang lebih utama.
orang lain lebih daripada diri sendiri, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka berada dalam keadaan berkurangan dan amat berhajat. Kerana mereka ni amat berkurangan dan berhajat, mereka ni sekali begitu. Surah Al-Hasyr ayat 19. Jadi mereka ni turunnya ayat, satu orang Nabi, satu orang yang mana sahabat ni, Nabi kata, kamu pergi 2 orang ni ambil tetamu aku. Nabi kata, dia balik kat rumah, dia tanya ada tak makanan kat isteri dia. Isteri kata adalah untuk 2 orang anak kita. Kita pun kena puasa malam ni, tak boleh makan. Jadi dia kata, ginilah kau tidurkan anak kita, so kita makan tetamu dan kita jamu tetamu dalam malam keadaan gelap gelita. Maka pada pagi esok hari dia jamu yang mana 4 perut lapar untuk mengenyangkan saudaranya yang datang. Untuk mengenyangkan saudaranya yang datang. Allahu Akbar. Tunggu ayat selalu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Nabi kata, siapa buat kerja pelik semalam? Sahabat risau, semua tak angkat tangan. Maka Nabi pun kata, ada di kalangan kamu, ada di kalangan mereka yang mana menjamu tetamunya walaupun mereka berada di dalam keadaan susah pada malam itu. Jadi menjamu tetamu. Saya dengar masa saya belajar, saya kata, kawan saya, dia kata atuk dia ni memang menjamu tetamu. Masya Allah. Dengan sebab menjamu tetamu ni, dia terselamat daripada dibunuh. Allahu Akbar. Dia kata, atuk dia ni siapa ketuk rumah dia pukul 1 malam pun dia akan terima tetamu walaupun tak dikenali. Dan dia suruh isteri, kejut isteri dia masak roti dan bagi makan tetamu pukul 2 pagi. Satu orang, dia telah diperintahkan, 2 orang ni diperintahkan untuk membunuh atuk ni. Atuk dia kata, ada orang dia perintah orang upah untuk bunuh atuk ni. Atuk dia lah, atuk dengan nenek dia. So pergi malam, kau pergi malam. Dia pun pergi malam, ketuk pintu. Orang tu pun atuk dia ni, atuk kawan saya ni kata, nama dia Syaukat Hayat. Kawan saya, kali Jumaat kami, dia ketua Jumaat kami, amir Jumaat kami, semindar Jumaat kami dalam masa kami belajar di Raibin dulu. Dia kata, orang tu ketuk pintu. Bila orang tu ketuk pintu, 2 orang tetamu datang. Bila 2 orang tetamu datang, dia pun kejut isteri dia, isteri dia uli capati, masak roti malam tu selalu dengan kuahnya sekali, masak bagi makan panas-panas pukul 2 pagi buat kerja. Dia kejut isteri dia, suruh bangun masak makan tetamu. Tetamu ni makan. Tetamu kata, aku ni dalam 2 orang, kita ni dihantar untuk bunuh pakcik 2 orang ni, pakcik dengan makcik ni. Sebab dia upahan, dia dapat duit. Dia kata, ini orang baik punya orang ni, macam mana nak boleh bunuh? So, dia tak jadi bunuh. Dia tinggalkan saja pakcik 2 orang ni, tak jadi bunuh. Lepas tu cerita ni tahu bila dia cerita pada orang lain. Dia kata, aku sebenarnya diperintahkan untuk diupah untuk membunuh pada kawan dia. Tapi aku tak sanggup bunuh kerana dia menjamu jamuan begitu sekali. Menjamu jamuan yang begitu sekali. Orang yang begitu baik. Hatim Ta'i kan, orang yang memberi jamuan pada orang lain. Mati pun dia boleh bagi. Cerita Hatim Ta'i ni saya dah cerita ke tak? Cerita semula lah, nanti masa kita tak ada dah. Hatim Ta'i, orang yang begitu pemurah. Bila disebut tentang Hatim, maka akan tergambarlah sifat sakhawahnya, sifat kepemurahannya. Walaupun siapa saja tetamu yang datang, melayani tetamu. Masya Allah. Allahu Akbar. Sahabat bersifat ithar. Sifat isar sangat tinggi, bukan sifat ikram. Atah pada ikram lagi isar ni. Isar ialah sifat mengutamakan orang lain walaupun mereka berada dalam kesusahan. Ikram, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Macam mana kita kena suka untuk saudara kita, macam mana kita suka untuk diri kita. Macam itulah kita suka untuk diri kita, itulah kita suka untuk saudara kita. Itu ikram. Tapi ithar ni kita mengutamakan sahabat, dia mengutamakan saudaranya walaupun dia berada dalam keadaan berhajat sekalipun. Islam ni ajar sifat yang terbaik. Allah, sifat ihsan ialah sifat mengutamakan orang lain walaupun mereka berada dalam kesusahan. Sifat
Sebab itulah hukum hadis ini bukan untuk kita berbelanja pada keluarga, memang kita dah berbelanja. Okey. Jangan kamu mengelak daripada merotani anak. Ustaz yang mengajar perlu ada basirah, banyak mana perlu dirotani, perlu tak dirotani, perlu atau tidak merotani. Lain. Orang kata belajar madrasah ni kena pukul tak. Lain dah. Bila saya balik, saya habis belajar, saya pergi jumpa dengan Syekhul Hadis yang saya selalu cukur kepala dia, gunting misai dia, kerat kuku dia, cukur ketiak dia. Syekhul Hadis 2 minggu sekali. Syekh Sufi Sarwas, Hafizahullah, dia mengajar Bukhari dan saya berkhidmat pada dia untuk cukur kepala, gunting misai. 2 minggu sekali saya pergi. Habis belajar, habis saya keluar setahun, saya pergi jumpa dia. Last final yang saya cerita tu, saya bawa alat cukur dan sebagainya untuk cukur kepala dia. Selepas setahun saya tak berjumpa dengan dia. Tu saya minta pesanan, Tuan Guru, saya kata saya nak balik ni, macam mana saya nak mengajar ni kalau saya kena mengajar? Yassiru wala tu'assiru. Itu hadis pertama yang dia keluarkan. Allah rindu Fadli kena kotan kau kat Ustaz. Ustaz Husnu bengis masa dulu. Okey. Jangan sebut dalam ni, nampak saya kotan orang. Sekarang tak ada, Ustaz Husnu dah baik dah. Okey. Jadi dia kata kamu tidak boleh mentarbiah anak murid kamu semacam mana kami mentarbiah kamu. Lain dah. Tarbiyah tu lain dah. Cara pentarbiahan disebabkan oleh keadaan zaman berubah, maka kita kena merubah perubahan zaman tadi. Tapi bukan tak perlu rotan digunakan. Rotan tu digunakan sama ada rotan hakiki atau rotan maknawi. Kita kan dah belajar dah. Hakiki tu rotan, nampak tu maknawi tu dari segi tarbiyah tu. Macam mana kita nak mentarbiyah secara maknawi, itu sebagai satu rotan tadi. Jadi satu rotan maknawi. Okey. Jangan jadi ustaz tadi yang perlu mengajar mesti ada basirah, mesti ada melihat dari sudut yang mendalam. Perlu tak dia dirotan? Kalau perlu rotan, bila rotan itu perlu? Perlu atau tidak merotani? Kalau tak perlu rotan, tak payah rotan. Begitu keadaannya. Sebab pereza. Kalau kena rotan pada anggota mana perlu dirotani? Perlu dirotani. Gunting misai ustaz, saya gunting misai dia, banyak saya boleh buat. Jadi sebab itu ulama mengatakan ad-darbu lisibyan kalma'il lil bustan. Rotan adalah perlu berbeza. Rotan adalah perlu berbeza dengan orang barat. Mereka mengatakan merotani anak-anak adalah 100% salah, sedangkan jika bebas sepenuh pun tak boleh. Tak boleh. Kita kena perlu ada basirah dan sebagainya. Mana Zakaria dalam Abiti telah menulis bahawa ayahnya mengajar dia adab dan dia tidak mengajar sebagaimana ayahnya mengajar dirinya. Sebab ketahanan umat berbeza dah. Tapi perlu ada rotan. Rotan kena ada, kena letak tali cambuk kat rumah tu. Untuk tunjuklah denda dan rotan agar timbul dalam hati mereka takut kepada Allah dan mengajar adab kalau ada pada mereka. Nabi bersabda, semoga Allah memberkati mereka yang menggantungkan tali cambuk untuk mengajar adab kepada ahli keluarganya. Oleh itu, untuk menimbulkan perasaan takut kepada Allah, dibuatnya undang-undang. Sebab apa undang-undang? Kat rumah ada undang-undang, kat madrasah ada undang-undang, kat negara ada undang-undang. Sebab apa undang-undang dibuat? Undang-undang ni dibuat ialah untuk menimbulkan satu orang tu takut kepada Allah. Jika dilanggar undang-undang madrasah pun akan dirotan dan dihukum, apatah lagi melanggar hukum Allah. Jika rotan itu